Krisis tenaga global nampaknya sedang berlaku dengan harga bahan bakar utama iaitu arang batu, minyak mentah dan gas asli meningkat. Turut dilihat ialah situasi bandar dan lebuh raya ketiadaan elektrik seperti di China yang terpaksa bergelap, harga gas yang tinggi pada musim sejuk di Eropah, harga petrol dan diesel untuk kenderaan semakin mahal di serata dunia. Ini seterusnya memberikan kesan kepada rantaian bekalan barangan juga mengakibatkan tekanan ekonomi serta politik. Harga minyak mentah yang jatuh kepada negatif $40 sewaktu pandemik sekitar bulan April 2020 mula mencatat kenaikan sehingga 300% dengan harga minyak mentah Brent iaitu salah satu penanda utama perdagangan minyak antarabangsa telah mencecah lebih $100 setung. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana terjadinya krisis tenaga dan kesannya di peringkat global. Teruskan menonton. Pengeluaran minyak masih tidak mencukupi. Harga minyak mentah dunia akan meningkat secara asasnya dipengaruhi oleh 4 faktor utama iaitu permintaan global yang tinggi, pengeluaran yang terhad dari negara pengeksport utama, kuota dari OPEC dan apabila nilai mata wang dagangan minyak iaitu US dollar yang menyusut untuk pembelian minyak. Harga minyak mentah dunia telah mencecah paras tertinggi iaitu $146 setung pada tahun 2008 sewaktu krisis kewangan The Great Recession dan memasuki tahun 2022. Kenaikan harga telah mencecah sekitar $130 setung dan masih menunjukkan perubahan harga tidak menentu dengan krisis perang Rusia-Ukraine. OPEC ditubuhkan di Iran pada September 1960 dengan 5 negara pengasas terdiri daripada Iran, Kuwait, Iraq, Arab Saudi dan Venezuela. Ketika ini, pertubuhan antara kerajaan ini berfungsi untuk menyelaraskan polisi berkaitan petroleum bagi menjamin harga yang stabil dan jumlah pengeluaran yang sepatutnya untuk keperluan global. Negara-negara di dalam OPEC mempunyai sebanyak 79.4% simpanan minyak dunia iaitu 1,189.90 bilion tong berbanding negara-negara bukan OPEC sebanyak 308.18 bilion tong. Sewaktu pandemik dengan penurunan permintaan minyak mentah dunia, organisasi OPEC Plus iaitu gabungan 13 negara ahli OPEC dan 10 negara pengeluar minyak terbesar termasuk Rusia telah merancang mengurangkan pengeluaran minyak sebanyak 9.7 juta tong sehari bermula 1 Mei sehingga 30 Jun 2020 iaitu bersamaan 10% daripada keperluan global. Kemudian sebanyak 7.7 juta tong sehari dari 1 Julai sehingga 31 Disember 2020 dan sebanyak 5.8 juta tong sehari dari 1 Januari 2021 sehingga 30 April 2022. Memasuki fasa pemulihan ekonomi, persetujuan kembali dicapai untuk menambah kembali jumlah pengeluaran sehingga dapat mencapai angka 6.4 juta tong sehari. Namun, untuk kembali mencapai tahap pengeluaran asal adalah sukar, ditambah dengan pelaburan yang kurang sewaktu pandemik menyebabkan telaga minyak tidak diselenggara dengan baik. Contohnya, negara Venezuela walaupun mempunyai simpanan minyak terbesar dunia akan tetapi hanya mampu mengeluarkan kurang daripada 1 juta tong sehari kerana kekurangan pelaburan teknologi. Permintaan global minyak sudah melebihi 100 juta tong sehari seperti sebelum pandemik dan menurut analisis masih terdapat kekurangan pengeluaran global sebanyak 2.5 juta tong sehari. China dan arang batu. Krisis tenaga terburuk dalam tempoh 10 tahun di China bermula sekitar September 2021 dengan sumber tenaga utama iaitu arang batu meningkat naik dari 670 yuan per tan kepada 1,100 yuan berikutan permintaan yang sangat tinggi. Harga yang melonjak menyebabkan syarikat pembekal tenaga tidak mahu menanggung kos tinggi dan dari 3 bilion tan keperluan arang batu di China, hanya 7% diimport dari luar termasuk 2% arang batu berkualiti tinggi dari Australia tetapi telah dihentikan pada Oktober 2020. Ini berikutan Australia mahu siasatan punca wabak COVID-19 yang dipercayai dari Wuhan, China dan kemudian beralih kepada import dari Rusia, Mongolia dan Indonesia. 58% sumber tenaga di China iaitu sebanyak 1050 GW ialah dari pembakaran arang batu dan 66% digunakan untuk penjanaan elektrik. Arang batu ialah bahan bakar paling murah tetapi menyebabkan pencemaran yang teruk dengan pembebasan pelbagai gas berbahaya. China dengan nilai 54.3% dan India 17.5% adalah negara pengguna tertinggi bahan bakar ini. Pengeluar terbesar arang batu dunia pada tahun 2020 ialah China 50.7%, Indonesia 8.7%, India 7.9% dan Australia 7.8%. Pada September 2020, Presiden Xi Jinping menyatakan
China sebagai negara pengeluar gas karbon dioksida paling tinggi di dunia iaitu sebanyak 28% akan menjadi negara bebas karbon menjelang tahun 2060. China membakar 3.84 bilion tan arang batu pada tahun 2020 dan pada April 2021, kerajaan tempatan mula menghadkan pembakaran arang batu di 20 wilayah mengakibatkan bekalan elektrik terputus, lebuh raya bergelap dan 1/5 dari syarikat pembuatan di wilayah Guangdong Selatan China beroperasi dengan kapasiti 60% ketika krisis tenaga paling kritikal pada Oktober 2021. China ialah hub industri utama dunia dengan sektor pembuatan besi, simen dan kimia memerlukan tenaga yang banyak untuk beroperasi. Ini seterusnya menyebabkan kesan domino kepada bekalan dunia yang semakin naik selepas COVID-19. Pada awal tahun sebelum perang Ukraine tercetus, China telah membuat perjanjian gas dengan Rusia bagi tempoh 30 tahun di mana Rusia akan menyalurkan gas melalui paip baru dengan jumlah 10 bilion meter padu setahun melalui Siberia dari timur Rusia ke wilayah barat laut tanah besar China yang akan bermula kira-kira 3 tahun akan datang. Eropah dan gas asli. Gas asli ialah sumber tenaga utama dan kritikal sewaktu musim sejuk di Eropah dan pengguna terpaksa membayar bil 4 kali ganda lebih mahal berbanding musim sejuk tahun lepas. Simpanan gas di Eropah juga menurun iaitu hanya 74% berbanding 94% pada tahun lepas disebabkan kurang penyelenggaraan oleh pembekal minyak dan gas sewaktu musim pandemik COVID-19. Simpanan gas mungkin akan turun lebih banyak dengan krisis Rusia-Ukraine kerana 40% bekalan gas untuk Eropah adalah dari Rusia iaitu sebanyak 230 juta meter padu sehari dengan harga gas di Eropah telah meningkat sebanyak 62% apabila Rusia mula menyerang Ukraine iaitu tertinggi sejak tahun 2005. 1/3 dari jumlah gas dari Rusia yang disalurkan ke Eropah adalah melalui Ukraine juga bersama-sama saluran paip minyak mentah. Setakat ini, syarikat Gazprom dari Rusia menyatakan masih mengikuti perjanjian dengan meneruskan penghantaran gas walaupun menghadapi tekanan dari Amerika Syarikat untuk memboikot semua komoditi dari Rusia. Pada persidangan NATO 2018, Presiden Trump telah menyelar negara Jerman kerana bergantung kepada Rusia untuk sumber gas asli merujuk kepada pembinaan saluran paip gas bernilai 11 bilion US dollar iaitu Nord Stream 2 dan menyatakan Jerman mengambil peluang mendapat perlindungan dalam NATO dalam masa yang sama menyumbang kepada pendapatan negara Rusia. Akan tetapi, sekiranya krisis menjadi lebih buruk ketika ini yang akan menyebabkan Presiden Putin bertindak menghentikan terus ekspor komoditi bahan bakar termasuk minyak dan gas asli, maka negara-negara Eropah terpaksa mengimport cecair gas asli dari Amerika Syarikat dan ianya masih tidak mampu menampung keperluan secukupnya untuk rantau Eropah. Kesimpulannya, kebergantungan tenaga fosil iaitu minyak mentah, gas asli dan arang batu masih tinggi iaitu sebanyak 84%. Krisis tenaga dijangka akan berterusan pada tahun ini dengan tekanan politik kini menjejaskan penghantaran gas asli ke Eropah dari Rusia. Manakala perubahan harga minyak mentah akan mempengaruhi perkembangan ekonomi global dan juga kadar inflasi. Amerika Syarikat, Rusia dan OPEC menguasai 2/3 pengeluaran minyak dunia dan ketiga-tiga pihak ini masih belum memaksimumkan pengeluaran bagi menampung keperluan global yang semakin tinggi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.